Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Azatul Najwa binti Azman. Saya mengambil ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak di OUM Banting. Pada kali ini saya mengambil subjek HBEC 3703 iaitu Hubungan Keluarga dan Masyarakat dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Hari ini kita akan membincangkan dan menguraikan 9 cara komunikasi dengan ibu bapa untuk guru. Sebelum itu, mari kita mengenal definisi komunikasi. Komunikasi adalah perhubungan dua hala sama ada menggunakan peralatan perantaraan atau tidak. Komunikasi juga dihuraikan melalui satu perhubungan bercakap, perbincangan dan pendapat yang berlainan. Carl I. Hovland mengatakan proses di mana individu mentransmisikan stimulus untuk mengubah perilaku seseorang individu yang lain. Okey, seterusnya, mari kita menguraikan dengan lebih lanjut mengenai 9 cara komunikasi ibu bapa untuk guru. Okey, yang pertama adalah belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Guru-guru seharusnya belajar untuk menjadi pendengar yang baik ketika ibu bapa sedang bercerita atau meluahkan perasaan kepada mereka. Guru-guru tidak seharusnya memotong atau menyampuk ketika ibu bapa sedang bercakap atau meluahkan perasaan. Ini menampakkan seseorang guru itu seperti biadab. Selain itu, menggunakan komponen yang baik ketika berkomunikasi. Seorang guru harus menggunakan gaya percakapan, bahasa isyarat dan gerak tubuh ketika berkomunikasi. Juga perlu menggunakan ton suara yang rendah, tenang dan juga jelas, dan berkomunikasi secara profesional dengan ibu bapa. Yang ketiga, elakkan daripada menghukum dan menghakimi ketika mereka sedang bercakap. Guru-guru seharusnya tidak boleh menghakimi atau menghukum ibu bapa yang sedang bercakap atau meluahkan perasaan kepadanya. Ini kerana kita harus menghormati dan menerima setiap apa yang dicakap oleh ibu bapa itu dengan sesuatu perkara yang positif. Okey, seterusnya yang keempat adalah menggunakan eye contact dan body contact ketika berkomunikasi. Guru-guru seharusnya menggunakan eye contact dan body contact ketika berkomunikasi dan berinteraksi dengan ibu bapa. Guru-guru perlu memandang tepat dan menggunakan gerak tubuh ketika berkomunikasi. Ini kerana ketika guru menggunakan eye contact dan body contact tersebut, ibu bapa akan lebih berasa yakin dan senang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan ibu bapa. Okey, yang kelima adalah berkomunikasi secara bersua muka. Pada masa kini, komunikasi yang paling banyak digunakan adalah menggunakan WhatsApp dan juga sistem pesanan ringkas SMS. Tetapi komunikasi yang paling berkesan dan juga efektif adalah bersua muka atau berjumpa secara langsung dengan ibu bapa. Ini kerana jika guru-guru bersua muka dengan ibu bapa, ia akan lebih memudahkan kedua-dua belah pihak untuk memahami maklumat yang diberikan dengan jelas. Yang keenam adalah menggunakan ekspresi senyum dan gembira ketika berkomunikasi. Guru-guru seharusnya berkomunikasi dan berinteraksi dengan ibu bapa dengan menunjukkan mimik muka yang senyum dan gembira. Ini kerana dengan menunjukkan mimik muka tersebut, ibu bapa yang hadir untuk mengambil anak atau berinteraksi dengan ibu bapa berasa sungguh gembira dan tenang ketika bercakap dengan ibu bapa. Yang ketujuh adalah membina kepercayaan mereka. Untuk mendapatkan komunikasi yang baik di antara guru dan ibu bapa, guru perlulah membina kepercayaan kepada ibu bapa, iaitu jika ibu bapa sudah mempercayai kepada guru, nescaya ia akan memudahkan urusan guru dan ibu bapa untuk memberikan maklumat atau pelbagai perkara dengan lebih mudah dan jelas. Yang ke-8 adalah komunikasi dua hala. Dengan adanya komunikasi dua hala tersebut, ibu bapa dan guru akan lebih senang untuk berinteraksi. Bila adanya komunikasi dua hala ini, segala maklumat yang diberikan atau apa saja perkara yang disampaikan diterima dengan jelas dan betul.
tidak seperti kabar angin atau yang lain-lain. Dan yang terakhir sekali adalah menerima dengan hati yang terbuka. Jika seseorang guru itu tidak meminati dan menyukai ibu bapa itu berkomunikasi atau berinteraksi, guru perlulah menerima dengan hati yang terbuka dan menjaga hati ibu bapa tersebut. Ini adalah kerana dengan itu sahajalah cara untuk guru mendengar dengan baik setiap apa yang dibicarakan oleh ibu bapa. Berdasarkan 9 cara komunikasi yang telah saya jelaskan sebentar tadi, terdapat beberapa pendapat komunikasi yang boleh digunakan di pusat jagaan. Contohnya yang pertama seperti berkomunikasi secara bersuah muka. Ini kerana dengan guru-guru bersuah muka dengan ibu bapa, ia lebih merapatkan dan lebih menyenangkan ibu bapa dan guru untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan efektif. Kerana jika menggunakan WhatsApp atau sistem pesanan ringkas, kemungkinan mesej yang disampaikan itu tidak difahami oleh kedua-dua belah pihak. Yang kedua adalah cuba untuk menjadi pendengar yang baik. Jika guru-guru boleh aplikasikan cara komunikasi ini di pusat jagaan, ia akan menyenangkan guru-guru dan ibu bapa. Ini kerana jika guru memahami ibu bapa dan ibu bapa memahami guru, ia adalah satu perkara yang senang dan mudah untuk kedua-dua pihak menjalankan komunikasi tersebut. Dan yang ketiga adalah berkomunikasi dengan menggunakan ekspresi muka, iaitu senyum dan gembira. Jika guru-guru menggunakan cara ini di pusat jagaan, nescaya ia akan berguna dan memberi satu kaedah yang terbaik untuk ibu bapa dan guru berkomunikasi. Jika guru berkomunikasi dengan ibu bapa dalam keadaan yang marah, yang sedih, yang masam, ia akan memberikan satu aura yang tidak baik kepada ibu bapa. Tetapi jika guru menggunakan ekspresi senyum dan gembira ketika berkomunikasi dengan ibu bapa, ia akan membentuk satu aura yang terbaik untuk lebih lagi ibu bapa berkomunikasi dengan guru. Okey, sebenarnya dengan 9 cara komunikasi yang telah saya bentangkan sebentar tadi, ia akan menjadi salah satu perkara yang penting untuk ibu bapa dan guru berkomunikasi dan berinteraksi mengenai masalah seseorang kanak-kanak tersebut. Seharusnya dengan adanya cara komunikasi yang betul dan berkesan, ia akan memberikan kerjasama yang baik dengan semua pihak. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.